awal tadi saya ada beritahu anda tentang satu gangguan yang dialami penampakan seorang wanita Cina tua lah dalam rumah. Ini yang berlaku sebenarnya. Rumah ini baru saja dibeli pada waktu itu. Dan wanita Cina tua ni dilihat di dalam bilik tidur anaknya. Bila dia beritahu anak kepada pendengar kita ni berkongsilah beritahu tentang gangguan yang dialami, ibunya dan ayahnya seringkali menangkis ataupun tidak ingin mempercayai apa yang diceritakan oleh anaknya. Sampaikan pada suatu hari ibunya terkena sendiri. Anak saya ceritakan pada saya, Casey, begini bunyinya. Anak saya ceritakan pada saya yang kadangkala pada waktu malam dalam biliknya ada wanita Cina tua. Saya cuma katakan, dahlah, jangan nak fikir bukan-bukan. Itulah banyak sangat dengar MJ12. Kata saya kepada anak saya. MJ12 pula yang dipersalahkan. Jadi pada suatu hari, apabila saya berada di ruang tamu, anak saya satu ni belum balik sekolah, suami saya bertugas. Dalam rumah tu hanya saya seorang saja. Waktu itu waktu maghrib, saya sedang duduk dekat ruang tamu, sedang mesej seorang sahabat saya. Tiba-tiba saya dengar orang tarik nafas seolah-olah seseorang sedang semput. Daripada suara tu, saya terus beri perhatian suara tu datang dari mana. Bila saya dengar betul-betul, suara yang dimaksudkan seolah-olah ada orang sedang semput datang daripada bilik tidur anak saya. Pendengar Ria 897, apabila saya bangun daripada tempat duduk di ruang tamu, berjalan perlahan-lahan pergi ke bilik anak saya. Casey, dalam bilik anak saya macam biasa. Ada almari, ada side table dan juga ada katil single bed. Katil single bed anak saya. Saya berjalan dan cuba cari datangnya dari mana suara tersebut. Alangkah terkejutnya saya. Saya rasalah saya nampak sesuatu yang amat menyeramkan sampai ke saat ini. Saya ternampak dekat tepi katil anak saya. Semakin saya menghampiri, jadi saya nak cuba anda gambarkan tepi katil yang dimaksudkan di sini, ya, katil ni kalau kita diri ada bahagian tepi sebelah kiri, tepi sebelah kanan lah. Mungkin tepi satu lagi lah di mana ia penglihatannya terhadang. Saya menghampiri dan menghampiri tepi katil anak. Terperanjat saya dibuatnya, saya ternampak ada perempuan Cina tua sedang baring di atas lantai, matanya pejam, mulutnya ternganga luas, sedang bernafas dengan keadaan yang bising sangat-sangat. Bila ternampak benda tu, saya pun toleh dan langsung saya lari keluar, bukan keluar bilik saya lari keluar dari rumah yang kami baru saja berpindah. Pendengar Ria 897, itulah pengalaman saya yang paling menakutkan yang pernah berlaku dalam hidup saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Istri jam 12.
Baik saudara, boleh hubungi saya sekarang 66911897. Dan tadi menarik ini kiriman daripada siapa ni? Kiriman daripada Haji Hashim. Haji Hashim kata, KC, saya nak sentuh tentang seorang pendengar tadi yang ceritakan yang dia terjumpa cincin batu akik. Berhati-hatilah, ada cincin-cincin ni memang kosong, tapi ada cincin juga yang berisi. Dan cincin-cincin yang berisi ni, kalau kita main kutip sembarang, kadang-kala kita akan bawa balik suai saka yang dibuang. Cincin-cincin ini ada penunggunya. Saya pernah, Casey, apabila salah seorang pesakit lah yang datang ke rumah, yang saya datang ke rumahnya, setelah mendapat panggilan mengatakan setiap malam dalam rumah tu mesti bunyi bising. Dalam rumah tu bahagian mana, saya tanya. Dan bahagian mana yang dikatakan di sini adalah daripada dalam almari. Almari dalam bilik tidur tuan rumah. Suami kepada wanita ni dah meninggal dunia. Wanita ni ada 2 orang anak. Suami selepas meninggal dunia, cincin-cincin suami daripada cincin batu akik, cincin batu jade, dari swasa dan macam-macam lagi disimpan dalam laci. Cincin-cincin suaminya, saya tanya, suami awak ada buat apa-apa tak dengan cincin? Ada. Setiap hari Khamis malam Jumaat, suami saya akan asapkan cincin-cincin beliau. Bila arwah dah meninggal dunia, cincin tu masuk dalam laci, dah hampir sebulan. Benda ni berlaku gangguan. Malam-malam hari, si isteri tengah tidur dalam bilik, bunyi gegaran, Casey. Bunyi gegaran. Dan bukan sekali, malah dah hampir setiap hari benda tu berlaku dalam rumah. Sampaikan anak yang tak tahu jadi tahu, sebabnya makin kuat bunyi gegaran tersebut. Saya pun pergilah ke bilik dia dengan izinnya. Saya pun tengok almari. Memang benar, dekat almari tu bila saya tarik laci, macam-macam cincin yang ada. Dan cincin tu tidak diasapkan, maka lapalah jin yang ada dalam cincin tersebut. Untuk pengetahuan semua, jin gemar dengan asap. Terima kasih. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, kita akan terus berkongsi dengan pengalaman berikutnya dalam rancangan MG12 berteman dengan saya, KC. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya. Dan kalau ada pengalaman, boleh hubungi saya 66911897. Di sini saya terima datang sebelum tu tadi saya berjumpa dengan seorang akak adalah meeting. Jadi sempat beliau buka cerita, katanya, KC, akak nak ada cerita ni. Lebih kurang 10-15 tahun yang lalu kisah ini berlaku di estate perumahan berdekatan dengan kawasan Yishun lah. Jadi rumahnya berdekatan dengan Seletar Dam yang diceritakan. Dan itu adalah ini hal gangguan ini berlaku di rumah kakak beliau di kawasan Yishun. Waktu tu ada kawasan Seletar Dam yang masih belum lagi dibangunkan, masih lagi ada hutan-hutan kecil dan difahamkan dekat kawasan tu memang sunyi, sepi. Dan waktu 15 tahun dahulu ni bukan macam sekarang. Sekarang ni dah banyak rumah dinaikkan, didirikan. Dan pernah sekali berlaku kepada saudara beliau yang beliau ceritakan pada saya tadilah, di mana pada waktu tu nak dekat maghrib, kalau tak silap saya lah. Dan selepas maghrib, punya diri ni nak keluar rumah. Jadi baru nak tutup pintu sebab maghrib kan, nak tutup pintu, datang seorang makcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun menjawab lah. Dan kemudian tanya, cik, ada apa? Katanya, minta maaf, ni dah masuk waktu maghrib. Kalau makcik nak pergi masjid takut tak sempat, boleh tak makcik tumpang solat? Takkan nak cakap tak boleh, kata beliau lah. Dia ceritakan pada saya.
Jadi katanya, oh tumpang solat. Boleh cik. Nanti kejap ya. Dia pun ambil kunci, buka mangga pintu besinya, dan makcik tu pun masuk ke dalam rumah dan tutup pintu. Kemudian dia kata, makcik solat dululah. Saya duduk sini sekejap. Jadi makcik tu pun masuklah dalam bilik. Ada satu bilik ni untuk solat. Wanita ni pun kunci pintu dan pegang kuncinya di tangan. Yelah, tak orang tak kita. Kita pun tak kenal siapa. Takut pula nanti ada niat yang lain. Jadi kunci tu di tangan beliau, kunci rumah masih lagi diketak mangga dan tak boleh keluar. Hanya satu cara untuk keluar daripada pintu depan. Jadi pintu depan tu dah dikunci. Selepas solat, makcik tu pun keluar. Makcik nanti dulu, makcik nak balik kan? Saya solat dulu, nanti sama-sama kita keluar. Saya pun nak keluar ni, kata wanita tu lah, yang memang dari tadi selepas solat maghrib memang dia nak keluar. Jadi makcik ni pun duduk dekat ruang tamu. Wanita ni masuk bilik yang disolat tu oleh makcik tersebut dan dia solat. Ya, dia solat. Habis solat, dia pun tanggalkan telekungnya, dia keluar. Cik. Pada mulanya mungkin beliau fikirkan makcik tu pergi tandas ke ataupun dekat dapur. Masuk bilik tak ada, dekat ruang tamu tak ada, dekat tandas tak ada, dekat dapur pun tak ada. Kata beliau, ini diceritakan pada saya tadi Dan dia terperanjat, mana makcik ni hilang pula? Sedangkan kunci rumah ada di tangannya dan makcik tu tiba-tiba hilang. Sampaikan dia rasa takut sangat-sangat. Dia minta bantuan suaminya, kalau tak silap saya, balik kerja tu, suruh cari makcik tu. Takut makcik tu masih dalam rumah. Dan sampai ke saat ini, dia masih tertanya-tanya, kemana makcik tu menghilang? Datang tumpang solat. Bila dikongsi kisah ini kepada beberapa kenalan, mengatakan mungkin itu orang bunian. Sebab kawasan rumahnya adalah tempat yang dikenali sebagai perkampungan bunian pada suatu ketika dahulu, sebelum tempat-tempat tu ditebang pokok-pokoknya. Jadi itulah kisah yang diceritakan dalam rancangan MJ12 kepada saya tadilah.